Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-10, Surah At-Taubah, surah yang ke-9 bermula ayat yang ke-38. Ayat 38 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 351. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Allahu Akbar. Ayat ini mengarahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa diarah? Supaya jangan slow-slow. Jangan lambat-lambat bertindak apabila diperintahkan supaya pergi berperang. Tengok ayat 38. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, istaqaltum ilal ard, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing. Kenapa? Tak mau pergi, kenapa? Allah tegur di sini, araditum bil hayatid dunya minal akhirah.
Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi? Tuhan tanya dah tu, kan? Kesukaan apa ni? Kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kesukaan kamu itu salah. Lebih sangat kepada dunia inilah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Nak banding tak boleh. Hidup pada akhirat dengan dunia ni orang panggil tak boleh buat bandingan. Jadi dalam ayat ini munasabah lima qablaha. Kita tengok susunan ayat. Allah SWT setelah menceritakan tentang keburukan perangai puak-puak kafir dan mendedahkan tembelang mereka, gini perangai dia telah kita bincang dalam ayat yang lepas-lepas. Ada ila targhib fi qitalihim, Allah Ta'ala pusing balik menggalakkan supaya umat Islam lawan mereka. Dan setelah Allah Ta'ala muliakan, besarkan urusan jihad dan juga menghilangkan segala perkara-perkara yang menghalangnya, Allah Ta'ala cerita bahawa kebajikan itu tidak hanya terletak di bulan-bulan tertentu, sebagaimana puak kafir dia bermain-main dengan Ashhurul Hurum, menghalalkan dan mengharamkan di kepala otak dia. Maka Allah Ta'ala mari ayat ini supaya An-Nafir pergi lawan mana-mana golongan yang menentang Islam. Orang tak tentang Islam kita tak lawan. Kita sudah cakap beberapa kali dalam siri-siri pengajian kita, Islam bukan lapar darah ataupun lapar kepala orang, dahaga darah orang, tidak. Tetapi Islam nak menyelamatkan manusia daripada kerusakan yang panjang, kebinasaan yang tidak ada kesudahan di akhirat kalau mereka tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ardh. Tengok ayat ni. Ai mal ladzi yad'ukum, apa yang membawa kamu, yang mengajak kamu, hei orang beriman, apabila diperintahkan kamu supaya berjihad melawan orang kafir untuk meninggikan kalimah Allah, kamu jadi malas, kamu jadi rasa berat, suka nak bersenang-senang, suka nak relax-relax. Jangan. Tanda ni para pelajar, kata Al-Wahidi, ajma'al mufassirun, ulama-ulama tafsir sepakat mengatakan bahawa ayat ini hasun, galakkan kepada mereka yang lengah-lengah berak kaki nak melangkah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Tabuk. Sebab apa mereka tak apa nak pergi? Ini ada beberapa sebab, kan? Di antara sebabnya zaman susah, bekalan tak cukup, kenderaan tak cukup, kan? Panas, mula musim panas. Ada kebun di Madinah, kebun sedang masak. Banyak cabaran ni, kan? Maka tengah cabaran begini, mari ayat suruh keluar. Ini dipanggil cabaran di atas cabaran. Orang yang ada kebun, buah tengah masak, tinggalkan, rusak saja. Jarak di antara Madinah ke Tabuk, rekod. Zaman kita hari ni, ana baca di papan tanda di Madinah, dia kata Madinah ke Tabuk dengan jalan lebuh raya ni 700 km. Kamu bayangkan bagaimana Nabi berjalan di bawah terik matahari dengan kenderaan yang tidak cukup, Allahu Akbar, dengan bekalan yang tidak cukup. Perjalanannya jauh, tentulah cabarannya sangat kuat, sangat kuat, kan? Jadi benarlah
Mana kalau cabaran itu besar, orang yang boleh pergi, mantap iman dia. Oh. Mana kita coba tanda, kita buat syiddatus zaman. Maknanya masa cukup mencabar. Musim panas, musim panas dan kering pada waktu itu. Ialah kering dia panas kan. Yang kedua, bu'dul masafah. Jarak jauh. Jarak jauh. Bila jarak jauh, bekalan diperlukan banyak. Kenderaan juga kena cukup. Bukannya boleh berjalan kaki main-main gitu 700 km. Zaman kita, zaman Nabi dulu, lari bukit sana sini, melencong sana sini, tentulah lebih jauh lagi. Allahu Akbar. Yang ketiga, idrakus thimar. Tuan-tuan kebun, buah sedang masak. Yang keempat, panas yang musim panas. Yang kelima, mahabatu askari ruani. Yang kelima ni tanda satu. Ground nak berhadapan dengan tentera Rom yang dikatakan sangat berpengalaman di dalam peperangan. Jadi kawasan yang kita nak pergi ni kawasan Rom. Nak pergi berdepan dengan empire kuasa besar dunia pada waktu itu. Tentulah kita rasa apa dia? Berat. Maka ayat Quran ini kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata ayat ini teguran kepada orang-orang Madinah, khususnya 3 orang sahabat yang tak ikut pergi berperang. Siapa dia? Tanda. Dalam perang Tabuk ni yang menjadi cerita panjang dia 3 orang. Yang pertama Ka'ab bin Malik. Satu. Yang kedua Murarah ibnu Ar-Rabi'. Dan ketiga Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Sebab apa 3 orang ni kena tegur, kena hukuman yang berat? Sebab mereka ini sahabat yang besar. Termasuk dia kata min ahli Badrin, yang pernah hadir peperangan Badar. Maknanya orang yang ada kedudukan, menjadi ikon contoh kepada orang lain, tiba-tiba dia tak pergi. Ini masalah kita. Itulah kita ni kalau jadi orang yang diikuti oleh orang, kita kena jaga akhlak kita, tak boleh nak kosek-kosek. Kata orang tak boleh buat kosek kok dah. Bahasa Arab, bahasa Kelantan kata. Maknanya tak boleh buat ikut suka hati. Kita kena ikut akhlak dan etika yang ada itu. Maka Allah tegur, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Muredha ni nak senang-senang di atas dunia, mu nak tinggal nikmat akhirat yang besar yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Allahu Akbar, sampai hati kamu. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka kerana kesenangan dunia itu sedikit, jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak, jauh sekali jua jarak dia. Masya Allah, tabarakallah. Mundur atas dunia sikit ya. Tanda ni hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala. Dia dengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata apa? Wallahi mad dunya fil akhirati. Nabi bersumpah, wallahi, nak banding dunia dengan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam. Kita ambil jari kita ni, kita celup dalam laut. Falyanzur bima tarji', mu tengok apa kesannya. Awak kita pergi laut, pergi celup jari mu dalam laut, kita akak naik. Banyak mana kurang susuknya air laut. Susuk. Tu yang nak banding dunia dengan akhirat. Nikmat dunia ni, hujung jari celup dalam laut. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka teguran itu Allah Ta'ala sambung lagi dengan ayat 39. Hak sana ni galakkan, beri semangat.
Bandingan hak ni amaran. Ayat 39 berbentuk amaran. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, untuk membela agamanya, apa jadi? Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. Kalau kamu tak ikut berperang, sayang juga kepada mata benda dunia yang sedikit, kan? Mana dalil dunia ni sedikit? Tanda sikit. Ini ayat motivasi. Kita perkemaskan kepahaman kita, kita perkemaskan semangat kita. Dunia ini sedikit nak banding dengan akhirat, ujung jari celup dalam laut. Sebab apa? Anna lazzatid dunia khasisatun. Kesenangan dunia ni sikit sangat. Allahu Akbar. Nak kata apa? Oh, happy. Apa happy? Boleh minum arak. Mabuk. Hilang akal. Baru ni kawan saya cerita, dia kata kaki-kaki minum arak ni keluar daripada tempat minum, jatuh dalam parit lah. Betul. Dia kecing tengah jalan. Padahal mereka tu orang besar-besar. Orang hebat-hebat, jawatannya tinggi-tinggi. Lepas dia minum arak, dia kelak dia, hak keluar ni jadi macam budak bodoh, budak tolol. Ada hak pecah seluar pakai kicah situ. Bos, jangan macam ni, malu kat orang. Tak tahu apa. Jadi bengong habis. Apa yang hebatnya? Kita ni kalau budak kecil, pergi dua lagu tu biasalah dia otak kecil. Ni orang hebat-hebat ni. Mana kalau zaman lo ni hanya ada video tular macam lo ni, punuh jana habis. Khasis. Nikmat apa? Orang yang suka pelacuran, berzina, berapa minit ya, pahala tak ada. Nak kata apa? Apa nikmat? Nikmatnya sedikit yang macam-macam lah. Nak bandingkan nikmat akhirat, Tuhan kata, tak mau pergi juga, yu'azzibukum azaban aliman. Allah Ta'ala akan beri suatu seksa, meksa kamu dunia yang tidak terperi sakitnya. Masya Allah, tabarakallah. Yu'azzibukum azaban. Jadi tiga hukuman ke atas orang yang tak pergi berjihad. Tanda yang pertama, azaban aliman. Azab, seksa yang tidak terperi sakitnya. Yang kedua, wa yastabdil qauman ghairakum. Yang kedua, yastabdil qauman ghairakum, iaitu dan Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Yastabdil qauluhu wallahu wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Maknanya muntahin apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bagi orang yang meninggalkan jihad, tanda ni tiga azab akan ditimpa ke atas mereka. Azab yang pertama, azab dunia. Apa dia azab dunia? Nabi sebut, kalau kamu tinggal jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu. Allah Ta'ala akan timpa ke atas kamu kehinaan. Allah Ta'ala tidak cabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali melalankan tugas. Allahu Akbar. Jadi kata dia ulama tafsir, dia kata meninggalkan peperangan ketika diarah. Kita kena ingat, kita dalam Islam ini ada dua waktu. Kerajaan bagi galakan, siapa nak ikut, mari. Ketika itu jadi fardu kifayah. Maknanya siapa dia bangun, sebahagian lagi tak pergi, boleh. Tapi kalau sudah dipanggil an-nafirul am, kerajaan kata semua tentera kena ikut, masa itu jadi fardu ain. Jadi fardu ain, siapa yang tak ikut, maka dia sudah melakukan dosa besar yang berhak menerima azab Allah Azza wa Jalla. Tapi maknanya kalau waktu fardu kifayah, tak apalah, siapa dia pergi sebar,
sebahagiannya pergi, sebahagian duduk jaga keluarga, sebahagian pergi mengaji, boleh. Kita kena tengok kategori. Maknanya waktu an-nafirul am, gerakan secara umum dipanggil oleh khalifah, ketika itu tak pergi maka dosa besar. Ini baru jadi hak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata aku tukar dengan orang lain. Allah tukar dengan orang lain yang lebih taat, yang lebih baik, yang lebih dengar kata kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maknanya Ar-Razi kata apa? Allah Ta'ala beri peringatan. Kalau mu tak mau, aku bagi orang lain. Ada je hamba aku yang betul-betul taat, yang betul-betul beriman, ada. Jadi kalau kita rasa kita jangan beri ke orang. Benda-benda yang baik-baik ni jangan siapa orang lain ambil. Biar kita yang ambil. Kalau beri ke orang lain, orang panggil sajalah kita. Kan? Sedangkan benda tu besar. Yang ketiga, Allah kata wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan mendatangkan mudarat satu pun kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak perlu pada kamu. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, dia suruh kita buat tu. Bukan kata Allah Tuhan ni kalau aku tak pergi lemah dia lah. Yang lemahnya kita, bukan Allah Azza wa Jalla, kan? Baik. Kita pergi kepada ayat 40. Allah nak cerita kepada kita tentang kalau mu tak tolong, aku tolong. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak menolongnya masa tu, waktu Nabi SAW berada di Makkah, kamu tak tolong, kamu tak bantu, faqad nasarahu Allah, maka sungguhnya Allah telah pun menolongnya. Mu tak tolong, kan? Allah Ta'ala menggalakkan kita berjihad, kita tak pergi. Kita tidak membela, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahullah, Allah Ta'ala kata aku tolong dia. Maka dibawanya sejarah. Bila إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار, yaitu tatkala kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah. Tanda pelajar-pelajar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya tinggalkan bumi Mekah bila akhir bulan Safar, kan? Tahun yang ke-14 kenabian adalah, maknanya 13 tahun Nabi di Mekah. Akhir bulan Safar, Allah Ta'ala perintah Nabi supaya tinggalkan bumi Mekah. Gimana? Keluar daripada rumah dia, pergi dalam gua. Tengok. إذ هما في الغار, sedang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari 2 orang sahabat semasa mereka berlindung dalam gua. Tengok nota di bawah. Dalam kitab kita ni ringkas tapi ada nota kaki dia tu menarik. Tengok nota 287. Semasa orang-orang kafir musyrik, puak kafir musyrik, kafir itu kafir dah, musyrikin pula, nak ayat kuat, merancang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Tulis. Dia punya parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Apa nama? Ingat, Darun Nadwah. Ini tempat dia bersidang. Sidang dalam kitab Ar-Rahim Makhluk kata ini sidang parlimen Quraisy. Dalam Darun Nadwah mereka telah putuskan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, akan dibunuh. Maka Nabi kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya berangkat keluar dari Mekah, tinggalkan buah-buah kafir. Jangan sekali-kali kata Nabi ini pelarian. Tidak, Nabi diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya keluar dari Mekah. Hijrah, jihad, pengorbanan yang besar. Baik. Kemudian
baginda Nabi sallallahu berhijrah ke Madinah. Daripada rumah dia keluar ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar terpaksa berlindung dalam gua di Bukit Saur. Jangan tukar, dia ada dua bukit. Satu dia panggil Saur, satu lagi Bukit Nur, Jabal Nur. Jabal Nur tu tempat Nabi terima wahyu. Tengok dalam kitab kita ni, tambah titik 3. Saur, Jabal Saur. Nabi duduk dalam gua tu 3 malam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Abu Bakar merasa cemas, puak Quraisy ni dapat kesan. Ahli nujum dia, ahli-ahli tilik dia, ada GPS masa tu. Dia tengok, dalam kawasan Muhammad. Maka dia naik cari atas bukit. Dia naik cari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam atas bukit, dalam gua Saur. Ini saya nak bakar cemas. Kita duduk dalam gua, nampak kaki Quraisy pergi mari. Takut tak? Takut. Saya nak bakar. Masya Allah, dia bimbang takut Nabi dia apa-apa kan kena tangkap, kena bunuh. Allahu Akbar. Bahagianya Sayyidina Abu Bakar, sedih dia, humum dia, dalam kepala dia duk mikir nak selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana selamat Nabi, agama pun selamat. Nabi yang membawa agama ini serasuli rabbil alamin, daripada Allah kan. Jadi Abu Bakar cemas ketika kaum kafir musyrik datang mencari ke pintu gua. Baginda memberi semangat dengan bersabda, tengok dalam ayat ni. Ayat ni kata apa? Iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Nabi kata, Abu Bakar, jangan kamu duka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Seperti yang disebut dalam ayat ini. Kamu jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Dalam kitab tafsirah, dalam kitab hadis ni pun panjang menceritakan kepada kita peristiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah. Baik. Kita dengar cerita sedikit kan. Berapa hari bulan? Akhir bulan Safar. Maka Nabi kita diperintahkan supaya keluar. Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua tu rasa tak tenang. Ada kafir luar tu Rasulullah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, Nabi duduk tidur ya dalam gua tu. Nabi duduk tidur ya dalam gua. Masya-Allah, tabarakallah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menceritakan, Sayyidina Abu Bakar sendiri riwayatkan hadis ini. Dia kata apa? Nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku tengok kaki puak kafir duduk pergi mari. Ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Kaki tu atas kepala kita ada gua. Allahu Akbar. Faqultu ya Rasulullah. Abu Bakar kata, Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila qadamihi absarana. Allah. Dia kata Rasulullah, kalau salah seorang puak kafir tu jenguk kaki dia, nampak lagi tu. Apa Nabi jawab? Ingat Nabi pun menggigil juga, bahaya awak. La. Nabi telah memberi jawapan yang mantap, yang menggoncangkan langit dengan bumi, dia punya kemantapan. Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka? Apa pandangan kamu? Apa perasaan kamu? Kita dua dalam gua, Allahu salisuhuma, Allah bersama kita yang ketiga dalam gua ini. Bukan maknanya Allah Tuhan duduk situ. Maknanya Allah Ta'ala di bawah perhatian Allah, di bawah jagaan Allah, di bawah kawalan Allah. Apa yang kita takut? Allahu Akbar. Apa yang takut?
Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil jawapan yang mantap, yang jitu, daripada iman yang tidak bergoyang, tidak goyah walaupun sedikit. Sebab apa tak goyah? Sebab keyakinan dia kepada Allah begitu tinggi, masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar yakin juga, tapi oleh kerana dia bimbang sangat-sangat kepada keselamatan Nabi, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar resah. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Inilah Allah Ta'ala pilih sahabat yang bersahabat, menjadi laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi peneman ketika dalam perjalanan yang cukup gawat, iaitulah hijrah, dan menjadi sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin umat ini setelah kewafatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kita bersabda dalam hadis tadi, hadis dalam gua tadi dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Hadis yang ini pun daripada Ibnu Abbas, juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Nabi kata, "Lau kuntu muttakhizan min ummati khalilan laktakhastu Aba Bakrin." Kalau aku pilih salah seorang daripada umat aku menjadi teman setia, khalil, nescaya aku pilih Abu Bakar. Walakin akhi wa sahibi, Abu Bakar ini saudara aku dan sahabat aku. Maknanya teman rapat dia. Allahu Akbar. Malangnya, tanda pelajar, malangnya zaman kita hari ini dan zaman dulu, ada sekumpulan manusia yang kerah kepala tak erti bahasa. Nama dia puak-puak Syiah. Nama Syiah, nama Rafidah. Apa nama kumpulan ni? Rafidah ataupun Syiah. Apa kerja dia? Kerja dia duk kutuk sahabat, laknat Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ni Allah Ta'ala sebut idhuma fil ghar. Kata di ulama tafsir, sepakat ajma'al muslimun, telah ijma' para ulama Islam di kalangan ahli tafsir, ala annahu huwal muradu bihazil ayah, iaitulah yang dimaksud dengan ayat ini. Siapa dia? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala sebut dia dalam Quran. Allah Ta'ala bagi gambaran yang begitu besar. Mari puak Syiah laknat dia pagi, petang, siang, malam. Mari orang kepala tak betul zaman kita ni ikut pula puak Syiah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan yang cukup berbahaya ini. Baik. Bila Sayyidina Abu Bakar beritahu, Nabi dah pasakkan dalam jiwa dia kemantapan iman. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya. Yang pertama sekali as-sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke atas Nabi SAW. Nabi langsung tak goyah. Ini ada ulama tafsir kata ketenangan ke atas Nabi dan juga pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita kata dua-dualah. Nabi tenang, Abu Bakar tenang bersama dalam Nabi sallallahu dalam gua, sebab yakin Allah Ta'ala tak akan memperlihatkan kedudukan mereka berdua kepada kafir. Tanda ni para jemaah sekalian. Kita hari ni pencuri tak ambil barang kita. Pengkhianat tak masuk rumah kita. Sebab apa? Sebab hebat kita. Sebab mangga 5 kunci nak rumah kita. Sebab Allah Ta'ala tidak takdirkan orang tu nak masuk rumah kita. Kalau dia nak masuk, pencuri nak masuk, dia tak tengok pun kunci rumah tu. Ni setengah orang ni kunci pagar besar, gerai kunci. Masuk dalam, nak masuk rumah pula kunci gerai lagi. Pintu kayu kunci. 5-6 kunci nak sampai ke bilik dia. Pencuri tak masuk pun kunci. Dia masuk ke balik atap.
Dia terjun masuk dalam rumah terus. Nak kata apa? Tapi bila Allah Ta'ala tidak buka hati dia, ini yang kita nak. Maknanya ketenangan itu mari daripada keyakinan kita kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Allah turun ketenangan. Tanda pejuang-pejuang Islam akan dapat ketenangan. Yang kedua, tengok. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah Ta'ala menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Malaikat pula mari. Malaikat pula mari beri semangat bantuan. Malaikat ni dia berperang bila? Tanda pelajar-pelajar mengikut para ulama tafsir mengatakan malaikat berperang menyertai peperangan di dalam peperangan Badar. Hak lain dia tak sertai. Cuma dia mari menakutkan puak-puak kafir, memberi semangat pada orang Islam. Dia tak perang. Hak dia perang dalam perang Badar. Yang kita dah bincang dulu. Itu dua. Yang ketiga, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah menjadikan seruan syirik puak-puak kafir itu terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Dia cari, dia attack, dia upah, bagi tawaran istimewa supaya dapat tangkap Muhammad hidup atau mati. Ini dia punya offer. Tak jadi apa. Nabi kita keluar dengan Sayyidina Abu Bakar naik unta pergi ke Madinah rehat. Kan? Nak kata apa? Wa kalimatullahi hiyal ulya. Yang keempat, janji Allah dan kalimah Allah, Islam, tauhid ialah yang tertinggi selama-lamanya. Tauhid tertinggi selama-lamanya. Wallahu azizun hakim. Kerana Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha berkuasa dan Maha bijaksana. Jadi pertolongan. Berapa kita dapat ayat ni? Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada Nabi. Malaikat mari membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana malaikat ada di situ dia tak nampak, kafir lalu tak nampak, tak jumpa cari kan. Jadi Nabi kita rasa tenang. Dan Allah Ta'ala akan hinakan puak-puak kafir dan meninggikan kalimah Allah yang mulia. Kerana itu kata Abu Musa al-Ash'ari, seorang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang ni perang kerana nak tunjuk gedebel, tunjuk berani. Orang ni kerana nak jaga bangsa. Orang ni kerana riak, nak tunjuk dia hebat. Hak mana ka fi sabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa berperang nak meninggi agama Allah, tu je hak jadi. Hak lain tu boleh projek, boleh pangkat, boleh tu, boleh ni. Kan? Tak usah kata apa. Di akhir ayat ini Allah kata, "Wallahu azizun hakim." Kerana Allah Ta'ala itu aziz, gagah perkasa. Itu mana aziz. Hakim, lagi bijaksana. Jadi Allah Ta'ala itu gagah perkasa, dia boleh ya. Tuhan nak mati buat kafir, relax ya. Meta ya. Tapi Allah Ta'ala nak suruh ada sunnatut tadafu', biar ada perlawanan. Sebab apa? Allah nak tengok siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, siapa yang betul-betul taat, maka orang ini orang yang hebat. Jadi Nabi kita, tanda pelajar, dia keluar daripada rumah dia akhir bulan Safar. Nabi kita sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal. Tanda 8 Rabiul Awal, tahun yang keberapa? Tahun yang pertama hijrah, iaitulah pada bulan September pada tahun itu. Jadi alhamdulillah. Cuma kita kata, kenapa kita sambut ma'al hijrah di Muharram, sedangkan Nabi kita hijrah bulan Rabiul Awal? Jawab dianya, sebab itu kira-kira tahun, takwim lain. Hak ni berperang. Jadi ana tak ceritalah di sini kisah panjang
perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang saya ada ni ada 2, 3, 4 muka surat nak cerita tentang hijrah. Cukuplah para pelajar, para jemaah sekalian tengok dalam ceramah kuliah-kuliah hana tentang ma'al hijrah yang kita dah cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir ini kita lalu secara ringkas saja untuk memperingati sejarah yang besar itu sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam ayat ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah dalam ayat yang berikutnya bermula ayat 41 kita akan pergi kepada galakkan supaya berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu, dengan jiwa kamu. Itu kepentingan yang cukup besar. Insya-Allah kita akan sambung dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.